Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكما قال عليه الصلاة والسلام. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat menghadirkan diri ke masjid yang berbarakah ini, insyaAllah sama-sama kita meraih pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana beriktikaf di rumah Allah dan hadir dalam majlis ilmu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi bahwa majlis ilmu itu digemari oleh para malaikat hingga mereka berhalaqah, berkeliling, bertindan-tindan melihat, oh ini ada majlis ilmu, dan mendoakan keberkatan dan keselamatan kepada orang yang berada dalam majlis tersebut. Semoga kita termasuk dalam golongan itu. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah akbar. Tahniah masjid kita kafe baru. Sebagian daripada pegawainya jatuh bersih pun orang baru. Alhamdulillah. Malam Ustaz. Yang dari diri pun ada juga. Allah. Kita tadi diiklankan akan mendirikan salat ghaib selepas Isya. Syekh Yusuf Qardawi, saya kenal dan pernah melihat dan pernah menjadi makmum lah sembahyang Idul Adha di Padang. Ibu nak tahu berapa orang yang sembahyang tu, dia punya pembesar suaranya aja ingat beratus-ratus tiang-tiang orang, dan dia membaca khutbah itu semacam menjerit pasal nak menyesuaikan dengan suasana. Beliau ini melonjak namanya, masyhur namanya selepas almarhum mengarang kitab namanya Fiqhuz Zakah, Fiqh Zakat. Banyaklah benda-benda huraian-huraian di situ yang memberi paham kepada orang Islam mengenai zakat dan merubah kefahaman atau meningkatkan kefahaman daripada hanya zakat fitrah dan zakat padi saja. Selepas itu mungkin banyaklah zakat-zakat yang lain, zakat pendapatan. Sampai sekarang ada orang menentang zakat pendapatan tu. Oh, dia tu mana ada lagi zakat gaji, dapat gaji ya habis, dapat gaji ya habis. Mana ada? Oh dah. Itu kira dikompor macam hidayah suka cukai pendapatan lah kan, dikompor akhir tahun berapa jumlahnya. Begitu juga kalau tak salah zakat yang lain seperti zakat orang memetik kelapa sawit. Kalau kita lama mana ada biji-bijian termasuk kelapa sawit, ada. Diterangkan orang yang berkebun kelapa sawit pun kena keluar zakat juga. Pakcik-pakcik, pakmat-pakmat yang di sawah itu
kena keluar zakat padi. Takkan yang kerja di kelapa sawit itu yang kadang-kadang naik dia pun sampai setan berapa ratus berapa ni. Yang ni tak kena keluar zakat. Menanti kan tu tak sama. Yang tu ya padi yang kena keluar zakat. Orang tanam jagung yang banyak di mana tu, gurun kan sudah bertani pun kena keluar zakat juga. Pendapatannya lebih daripada orang yang ke sawah tu. Sawah tu apa ya? Orang yang kelapa sawit, getah mungkin tak tahu lah, tak pernah. Getah tu tak pernah melonjak tinggi begitu jadi kaya kan. Dulu pernah sampaikan isap rokok gulung pakai duit. Kenapa berlebihan ni? Apa masa itu tak payah keluar zakat? Tak masuk dalam kitab fiqh yang lama, yang tradisional. Tapi kan banyak selepas itu ada perubahan hingga kan zakat pendapatan. Rasanya zakat pendapatan tu beberapa buah negeri di Malaysia ni semuanya ada juga negeri yang tak nak zakat pendapatan tu dijadikan zakat. Pendapatan yang dikeluarkan zakat. Seronoklah orang yang pendapatan yang besar tu, pendapatan yang kecil okey lah, pendapatan yang besar tak payah keluar zakat. Pak umat yang dapatnya sikit-sikit tu berdoa baiklah. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dia dan mengampunkan kita semua dan memberkati ilmu yang ke seluruh alam ini yang dapat kita amalkan. Alhamdulillah. Kita baca di bawah tajuk beriman kepada para malaikat. Kita sudah sentuh bahawa rukun iman itu yang 6 itu. Rasulullah unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya hingga akhir ayat. Sekarang ini kita nak memperdalam mengenai beriman kepada para malaikat. Kenapa saya ingat kita tak tahu ke beriman dengan adanya para malaikat? Tahu, sebenarnya tahu, tapi pengajian ini diulang-ulang untuk masuk ke dalam mata untuk mengingatkan. Tahu kita yang malaikat tu ada. Tahu kita yang kita tu dikawal ataupun diintai, dicerap oleh malaikat yang bernama kiraman katibin. Tahu, tapi kadang-kadang lupa. Perbuatan kita itu seolah-olah kita tak tahu. Relay aja. Mana? Jadi kita masukkan ulang itu supaya masuk dalam kepala kita dan masuk dalam hati kita. Dan ini kita ini dikawal oleh malaikat ya. Dikawal dengan maksud dijatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nu'minu bil kiramil katibin fa inna Allah qad ja'alahum 'alaina hafizin wa nu'minu bi malakil mautil muwakkali bi qabdi arwahil alamin. Kita beriman sepenuhnya. Apa maksud beriman sepenuhnya? Kita percaya sepenuhnya. Macam mana kita percaya sepenuhnya tu? Kalau dalam kitab itu kata kalau dipotong badan kita pun kita tetap tak berubah kepercayaan itu. Memang kita percaya. Tak akan ada yang boleh mengubahnya. Kalaupun misalnya berubah daripada zahir, dipaksa berubah zahir, tapi dalam hati tidak. Kita beriman dengan adanya malaikat yang mulia yang mencatat amal manusia. Kita kata kiraman katib, duduk di kiri kanan kita, dicatat. Kadang-kadang kita bukan tak tahu, kita terlalai dan
terlalai dan tak ambil hal yang kita ni dicatat perbuatan kita dicatat, perkataan kita dicatat, penulisan kita dicatat. Waduh, sekarang ini kalau kita dapat handset ini, kiraman katibin tak nampak lagi dah. Tulislah apa-apa yang kita nak. Kita nak maki orang ke, nak apa ke, maka bila berhadapan dengan ini cakap elok. Tapi bila bukan handset, bila tulis dalam handset tu keluar benda-benda tak elok, maka yang membadal kat situ. Ini tak sangka macam ini. Ingat ke? Ini sebagai adat saja, bukan mengubah kita punya akhlak kita. Walaiyazubillah. Kita beriman dengan malaikat kiraman katibin. Kiraman itu artinya yang mulia, yang mencatat amal manusia. Mencatat amal manusia itu kebaikan dan kejahatannya. Yang betul dicatat, yang tak betul dicatat. Sesungguhnya Allah juga menjadikan malaikat itu menjaga kita, bukan sekali catat dia jaga juga. Oh, betul ya. Jaga macam mana tu? Wallahu a'lam bissawab. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Biasa dengarkan imam baca ini, imam baca surah Infitar, idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intasarat, dan di hujung-hujungnya wa inna 'alaikum lahafizin. Hafizin itu maknanya apa? Menjaga. Kamu semua ni ada yang menjaga tahu. Siapa dia? Kiraman katibin. Yang kata malaikat itu namanya malaikat kiraman katibin, ataupun maknanya malaikat yang mulia dan ditugaskan menulis amalan-amalan. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka malaikat itu tadi tahu apa yang kamu tak tahu. Kita tak tahu ini apalah ini. Tulislah apa yang kita nak, cakaplah apa yang kita nak. Rupanya semuanya direkodkan. Saya tertarik dengan tulisan Maulana Al-Maududi rahimahullah, meninggal. Masa Maulana Maududi meninggal itu di Pakistan, yang menjadi imam kepada masa salat jenazah itu ialah Profesor Qardawi. Qardawi duduk di Qatar, dapat berita memang terbang pergi ke Pakistan untuk salatkan Maulana Al-Maududi. Maulana Al-Maududi dalam membicara dalam buku The Fundamental of Islam, membaru Islam ataupun asas Islam, itu dia cerita, tapi kupasannya itu agak kupasan dari segi sains ataupun dari segi akal. Yang Quran ini dah ada, tapi ditambah lagi. Apa yang dia kata? Setiap patah perkataan kita ini, dia keluar, dia bukan keluar begitu saja. Saya tak paham, dia tadi ada gelombangnya, dan dia hinggap di tempat-tempat yang keras, kat tiang ke, kat dinding ke, dan di situ dia terbenam. Dan boleh dibuktikan, boleh didengar balik. Mana-mana yang tak hinggap, dia jatuh ke dalam tanah terbenam. Dan juga boleh dibuktikan. Ada orang buat eksperimen, dibuktikan suara-suara yang kita cakap ni
ada di dalam, terakam di dalam tanah, dalam bumi. Kacau betul lah. Bukan sebarang cakap, bukan cakap pelan-pelan pun begitu juga keluar juga dia. Ada gelombangnya, ada frekuensinya tu masuk dalam tu. Nanya kita, bukan nanya lah kita, nanya diri kita sendiri. Apa kau cakap yang tak betul? Lepas tu dapat dibuktikan. Tuan-tuan dulu kan zaman orang buka nyanyi piring hitam tu, piring hitam. Kan piring hitam tu nyanyi-nyanyi dia akan masuk dalam tu. Piring hitam itu katanya dibuat dari tempurung. Bahan-bahan itu antaranya dari tempurung, betul tidak kan? Ada orang jual tempurung yang dibakar, diantar ke Jepun untuk buat itu. Itu lama, yang sekarang ini lagi dalam CD piring itu, cakra liat. Ada tu cakra liat, dan bahkan sekarang lebih modern lagi pakai pendrive. Apa-apa yang kita cakap, apa-apa yang kita lakukan masuk dalam pendrive yang dia itu, dan boleh didengar balik. Waduh, itu manusia. Manusia. Kalau melihat Allah Ta'ala punya perbuatan lagi lah cantik. Ya Allah. Jadi rasanya kupasan-kupasan itu segar. Rasanya mengesabah juga lah. Elok juga barangkali kalau ada di masjid satu pengajian yang baca kitab itu. Sekarang Maududi. Cuma sebahagian ulama yang cara tradisional ini menentang modern ini pendekatan secara Mu'tazilah, pendekatan secara menggunakan akal. Kita tak nak yang akal, kita nak Quran sunnah. Tak, dalam Quran pun suruh kau tak berakal kah? Engkau tak berpikir kah? Engkau tak melihat kah? Engkau tak melihat kah? Ya semua itu main akal ya. Oleh sebab itu sebagian ulama dia mensedikitkan percakapan, Kenapa? Kerana walaupun yang kita cakap itu cakap yang benar, tapi tak ada beda. Yang lawa cakap biasa je, yang tak berdosa, lawa tak berdosa. Itu membanyakkan dan menebarkan buku catatan. Kalau yang cakap yang bodoh, yang berdosa banyak lagi lah. Dawa merah dah barangkali. Nah, ambil ni catatan buku kau ni. Ambil dibagi kat tangan kiri. Tak dah, Allah. Kat tangan kiri buka-buka. Tu dia. Banyaknya catatan yang tak betul lah. Ini kena kira bicaranya, ada pertimbangannya, ada mizannya. Nak kena jawab. Kalau Allah Ta'ala tak ampunkan, kenalah kita. Jadi percakapan ini walaupun yang tak berdosa, tapi tidak hendak diperbanyakkan. Sebab nanti tebal dia punya ringan apa berat nanti. Kalau yang orang kan ulama-ulama pesan siapa yang banyak cakapnya banyaklah salahnya. Siapa yang banyak cakapnya banyaklah salahnya. Betul ya. Untuk guru dulu cakapnya tak banyak. Dan tak menarik pun. Tuan guru kalau mengajar kita betul-betul kepada ilmu dan tak menarik pun. Tak ada pun laut tenaga yang keterlaluan dan
Lebih-lebih lagi tak ada lah nyanyi-nyanyi dalam baca kitab atau dalam ceramah di pantai, nyanyi Hollywood, nyanyi sanggam ke. Tak ada. Itu menebalkan catatan. Kerana dikira sebagai lahor. Dulu sebelum imam naik ke mimbar, dipesankan tuan-tuan dan puan-puan dalam bercakap-cakap, "Iza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu amsit faqad lahu." Jangan bercakap-cakap masa imam baca khutbah tu. Kalau kau bercakap hanya sepatah perkataan, dengan perkataan itu perkataan yang baik, suruh kawan yang diam, itu pun sudah dikira sebagai lahor. Faqad lahu, pemania faqad lahu artinya kamu telah buat benda yang lahor, tak ada beda. Faman, ada hujungnya tu, faman lahu fala jum'atalah. Sesiapa yang buat lahor ketika imam baca khutbah, hakim baca khutbah itu, fala jum'atalah, tidak ada pahala Jumaat kepadanya. Sembahyang Jumaat dia sah tak? Sah. Gugur dah tuntutan sembahyang Jumaat, okay. Tapi pahala tak ada. Wah, awak buat cakap. Ya Allah. Ini kan, kalau orang bercakap-cakap tu, ambil kelada tu, batu ke apa ke kecil tu, dampakkan kan. Gitu. Sekarang ini adalah lagi sedikit. Sekarang ini ada juga di antara tengah-tengah baca, dengar khatib baca khutbah, dia bukan NZ. Bukan NZ tu dia menyemak khutbah tu, dah. Dia belum berasa baik dah dia nyemak khutbah. Tapi nyemak khutbah tu tangan begini je. Ini mau apa ni? Benda letaknya ke lain ya Allah. Saya cuit dia pernah buat itu. Saya cuit dia, saya tunjukkan. Mula dia tak faham. Dia khatir tengah berjumpa dia. Saya cuit dia. Macam tak faham lah, saya tunjukkan. Saya ingat elok waktu ni, sebelum waktu pada waktu ingatkan, antara yang diiklankan tu, tuan-tuan, sila matikan aja, mati teruslah secara total. Tak payahlah nak semak-semak apa, sekejap aja, bukan lama pun. Lepas tu kau buka balik lah. Kecuali kalau yang menyemak khutbah itu lain cerita. Nak kata memang tu tak boleh, macam mana pula kat masjid negeri, dalam skrin itu khutbahnya bertukar, jadi boleh dibaca ke situ. Tapi ada yang mencadangkan lebih bagus lagi kalau tengah khutbah itu, kalau cerita mengenai neraka, buat gambaran orang kena bakar. Baik. Nanti macam tu bila tak payah. Kalau cerita mengenai riba, gambar duit atau riswah, gambar orang kena gali. Macam ada slide dia tukar-tukar. Iya ke? Kalau zina macam mana? Kalau orang yang tukar orang, tahu gambar orang yang muka orang itu, aku dah. Tidak semua yang kita buat itu ada yang mencatatnya, yaitu kiraman katibin. Ada dalam surah Al-Infitar, idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat ila akhir. Padahal sesungguhnya ada para malaikat yang menjaga dan mengawas segala dakwaan kamu. Mereka adalah makhluk yang mulia di sisi Allah, yang ditugaskan menulis amal-amal kamu. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Kami beriman kepadanya, kami beriman terhadap adanya malaikat maut yang menyuruh mencabut roh-roh penduduk alam. Dalam bahasa Arabnya nu'minu bi malakil maut. Dalam bahasa Arabnya malakil maut.
kita malaikat maut, kita budak ini. Dan nak malaikat maut dah datang pun kau belum mampu sedar. Bukan malaikat maut, malakil maut. Al-muwakkal yang diwakilkan biqabdi arwahil alamin untuk mencabut roh-roh penduduk alam. Nanti barangkali kalau dibaca dalam buku kitab yang menerangkan malaikat maut itu macam-macam lah. Saya pun tidak dapat pasti, katanya orang yang nak meninggal itu malaikat maut dah menziarahi dia beberapa kali. Ini kita ni tak berapa kali dah malaikat maut datang, tidak ada bersihat lagi ni. Bukan kita sehat tak sehat, ada yang sehat pun itu ya. Sakit. Yang sakit itu ialah yang sehat tu pun kita tidak tahu. Mereka mau dah datang tengok bila sepeda dari kia ke sini dia nanti tengok sampai masanya kau. Berpindah kepada percaya kepada soalan dan azab kubur. Ringkasnya di dalam yang nak kita bincangkan ini ialah manusia apabila ditanam akan disoal dan diiringi pula dengan azab atau nikmat. Kalau baik nikmat, kalau tak baik azab. Ditanam, dikebumikan dalam kubur, ada soalan mungkar dan nakir. Saya cakap pada kawan-kawan saya, kalau dengan bahasa yang sekarang ini, bahwa kita semua akan diaudit apabila dah masuk ke dalam kubur. Ada hadis yang mengatakan orang yang beriman itu disoal ataupun diaudit itu selama 7 hari 7 malam. Amma orang munafik akan disoal selama 40 hari. Ya. Ada apa yang kita terfikir bila sebut 7 hari 7 malam itu? Bahawa mereka yang ada di dalam kubur yang sedang diaudit itu sangat memerlukan kepada pertolongan orang-orang hidup. Ya Allah, soal ini katakanlah soal dapat jawab, okey lah, seronok lah, 7 hari 7 hari lah. Tapi yang soal kadang-kadang dapat jawab, kadang-kadang tak dapat jawab. Bukan tak dapat jawab, setakat tak dapat jawab saja, kedebu, kena terajam ke, kena hantam ke, kena pukul ke, kena siksa, kena himpit dan sebagainya. Sangat memerlukan, hingga ulama mengatakan mereka ini seperti orang yang lemas di dalam sungai, dalam air. Lalu apa yang kita dapat tolong mereka? Campakan apa? Campakan daya ke, botol plastik yang timbul ke, batang pisang ke, kayu ke, untuk dicapai. Itu ibaratnya. Jadi kita yang sudah biasa dibuat ini untuk membantu orang yang berada di dalam kubur itu supaya mudah dia menjawab dan dengan dia menjawab, selain daripada amalan-amalan yang dia buat masa di dunia dulu. Yang itu ya, apa lagi? Orang yang hidup ini macam mana nak bantu? Ya dengan membaca tahlil, membaca Quran. Itu sebabnya orang dulu kalau baca tahlil ini 7 hari 7 malam. Malam esok ya datang lagi. Kita kat masjid satu kali je. Badan Khairat Kematian buatkan sekali.
dan boleh tak banyak kali. Tapi beritahu lah, ini ayah saya meninggal ni, saya nak minta buatkan 7 malam berturut-turut, 7 hari 7 malam atau 7 malam berturut-turut, boleh tak? Kerana apa yang boleh dibantu dengan bacaan Al-Quran, tahlil, zikir, dan bersedekah, sedekah makanan. Buat apa-apa, buat bihun ke apa untuk disedekahkan, diniatkan untuk si yang meninggal itu sekarang yang sedang diaudit. Tuan-tuan yang sedang kerja di jabatan mana-mana, tahulah macam mana gelisahnya kalau nak kena audit. Kalau diaudit oleh audit dalaman aja pun dah nak siapkan ini, nak siap dengan failnya seluruh. Apalagi kalau yang datang untuk audit silim, karang sikit ini, banyak denda. Saya dulu itulah kerja saya, mencerap sekolah-sekolah. Kami datang je bagi-bagi itu dah diberi jamuan hebat. Untuk melengah-lengahkan supaya lambat sikit dulu. Lepas tu ada ditulis selamat datang kumpulan kumpulan audit. Selamat datang. Jangan kau silap sikit. Ini mana? Ini awak kata ini mana? Ini mana? Itu di dunia. Dia tak ada lah kalau dia marah sikit aja lah. Kalau dia cari sikit ni NCR, tegur sikit, suruh betulkan. Tapi kalau malaikat yang tadi mungkar nakir ini yang tanya apa yang nak dimakan, kecut lah kita. Siapa namanya tadi? Kira mungkar dan nakir, mungkarun wa nakirun. Wa bi'azabil qabri liman kana lahu ahlan. Dan kita percaya bahawa ada azab kubur. Bukan tak ada. Walaupun secara zahirnya, secara logiknya tak nampak, mana ada. Mana ada pernah masukkan kamera ditutup, aku tengok dia pernah CCTV, tengok tu mana ada, tak ada. Tapi itu rohnya disiksa. Allahu a'lam bishawab. Tapi bukan semua orang, rupa-rupanya bukan semua orang. Ada juga orang yang terkecuali daripada soal mungkar nakir ini dalam kubur ni. Ada orang yang terkecuali daripada diaudit oleh malaikat. Alhamdulillah. Orang lain 7 hari 7 malam gerbu meraung-raung sampai dia katakan haiwan-haiwan ayam terbina-bina. Kuatnya orang tu menjerit. Apalah salahnya, apa tak salah. Dia memang orang baik ni. Kita manusia tak dengar, tapi binatang dengar. Orang tak ada bagi dengar ya. Apa tadi? Mereka orang-orang yang di dalam kubur itu ada yang tidak disoal. Ini istimewa betul lah VIP. Dan apalah amalannya dia. Dan kita pun sangat-sangat nak itu. Sebagian kita mungkin ada baca dalam sembahyang kan, pasal tahiyat kan. Macam mana doanya itu lagi? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Tapi ada Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung daripada kesukaran azab kubur, daripada pertanyaan dalam kubur. Dan ada di dalam hadis, dalam Bukhari ada menguraikan bagaimana orang yang terlepas
dari soalan mungkar nakir dalam kubur. Ya Allah, banyaklah kita minta supaya terlepas. Kita ni tahu, kita ni banyak salah. Kalau di soal memang banyak yang tak dijawab. Boleh jawab sikit-sikit ada lah, tapi yang lain tu semua nanti mampu ya. Takkan boleh jawab. Tapi kalau lah misalnya kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terlepas daripada soalan-soalan dalam kubur, alhamdulillah. Ada rekod amalan-amalannya ya, baca surah Al-Mulk, surah apa dan sebagainya. Perbanyakkan selawat Nabi, dan Nabi pun datang misalnya, tak payahlah tanya orang ini. Boleh ke kita menyentuh? Ini orang tak payah tanya lagi, ini orang baik. Tentulah banyak kita punya selawat. Kalau tidak, takkanlah Nabi nak tolong kita. Ya, kita bunyi itu fi qabri ar-rabi wa dini wa nabiyhi. Apa yang ditanya, soalan yang besar sekali mengenai siapa Tuhan, apa agama, apa Nabi. Dan dalam kita lain lagi yang detail lagi itu tanya siapa imam. Wama imam muka. Itu imam muka itu bukan imam sembahyang, tu imam tak yang kamu ikut tu siapa? Rupanya jawabannya Al-Quranul Karim. Ini pun susah juga nak jawab ni. Boleh cakap lah, boleh hafal lah, tapi nah. Ya ni, mau banyak kau baca Quran. Ada kau baca Quran? Pandai kau baca Quran? Tak? Sudah. Kacau ni. Nak jawab betul. Yang saya ikut Quran. Tapi kalau mereka kata mau perahu Quran kamu tak ada baca dan tidak pernah kamu berusaha untuk belajar Quran, sedangkan Quran itu sangat mudah. Ia kemudah, ya. Mudah darjah 5, darjah 6 tak khatam. Kalau Quran itu susah, mudah darjah 5, darjah 6 tak khatam. Ya. Tak ada. Ya. Ala ma ja'at bil akhbar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah berasaskan kepada apa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an sahabati, daripada sahabat-sahabat menerangkan azab kubur ini, soalan-soalan dalam kubur. Ridwanullahi alaihim wal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Kubur itu adalah, liang kubur itu adalah umpama taman di dalam surga ataupun lubang api neraka. Dua, siapa baik macam duduk dalam taman dalam surga, siapa yang jahat duduk di dalam lubang neraka. Itu kita berdoa. Orang yang salat mayat itu imam baca apa? Imam baca apa? Allahumma ja'al qabrahu, ingat tak? Imam baca Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya ini sebagai taman surga. Wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan kau jadikan lubang kuburnya ini sebagai lubang neraka. Kita pun amin. Ya Allah, amin betul-betul. Terutamanya kalau yang meninggal itu mak bapak kita atau anak kita dan rumah kita amin. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Amin, amin. Supaya lubang kuburnya itu seperti taman-taman di dalam surga. Ya senanglah, seronok. Apalagi kalau dia tidak payah elok-elok ditanya aja, Nabi datang, roh Nabi datang. Boleh kan itu? Boleh. Roh boleh bertemu tak? Boleh. Masa Nabi Isra Mi'raj itu kan Nabi bertemu dengan roh-roh para anbiya, sembahyang lagi, berjemaah lagi. Lihat Nabi datang, ini orang baik punya, Tuhan Allah punya, ini orang tak payah soal dia. Okey lah, kalau dah lihat kata Nabi yang
Kalau Nabi tarik men, habislah kita nanya. Perbanyaklah bertobat, banyakkanlah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dilindungi daripada azab kubur dan kita dapat menjawab dengan mudah soalan-soalan kubur itu. Jam 9 dah boleh, dah ada bunyi dia. Alhamdulillah, syukur kita, mesyuarat agung kita bagus, berjalan dengan lancar. Saya diberitahu oleh pegawai itu ada masjid yang tak jadi mesyuarat. Kenapa? Yang datang 23 orang aja. Aduh, disembelihkan kami dan dielankan kita jamuan berat disediakan. Tak juga. Ada yang enggan ditukar jawatannya. Sampai berani cakap itu, saya tidak akan jawatan saya tidak akan ditunjukkan dan diganti dengan orang lain kecuali Allah Ta'ala yang menghendakinya. Wah, kemaru betul ya. Yang tak masjid apa? Kadang-kadang Datuk upaya nak. Terus sebenarnya ada itu di sebaliknya. Ya Allah, ya Rasulullah. Tak berlaku macam kita. Betul-betul mahabbah. Betul-betul mahabbah kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala. Doa Allah ya hidayah kepada Allah بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.